الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقدوتنا وأسوتنا محمد الرحمة المهدى والنعمة المسدى وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووله أما بعد. Yang dihormati Jawatan Kuasa Surau Ad-Diniyah, Jawatan Kuasa Tahfiz Ad-Diniyah, para pelajar Tahfiz Ad-Diniyah, tuan-tuan haji, sidang muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita ucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk kita menyambung kembali pembacaan kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali rahimahullah. Selepas kita bercuti, kita tidak jumpa lebih kurang sebulan juga, bulan puasa itu tidak sempat kita nak berjumpa, dan kita sambung pada bab iaitulah tugas kedua, cara menunaikan hak persahabatan. Bab pertama dalam mengenali hak persahabatan ni kita telah selesai, dan kita masuk kepada yang kedua iaitu adab-adab dalam bersahabat. Adab-adab dalam bersahabat. Baik. Muka surat apa? Kitab Rumi muka surat apa? 159. Kitab Rumi 159. Kitab Jawi 180. Baik. Kata Al-Imam Ghazali rahimahullah, wa nafa'na bihi bi'ulumihi fid darain. Seorang sahabat mestilah menjaga adab-adab terhadap sahabatnya, iaitu bahawa kita sebagai seorang Islam dan sebagai seorang manusia, nak tak nak kita perlukan seorang teman ataupun sahabat. Sama ada sahabat tu daripada yang kita kata secara umumnya tidak termasuk, ialah ada orang yang dia kata dia bersahabat dengan isteri dia sahabat dia, adik-beradik sahabat dia, itu lain, itu termasuk dalam kalangan ahli keluarga. Sahabat yang dimaksudkan ini adalah orang luar yang menjadi kawan kita, boleh jadi jiran kita, boleh jadi kawan tempat kerja kita, boleh jadi tempat kawan satu perumahan dengan kita. Kita sentiasa berhajat kepada orang lain dalam memenuhi keperluan hidup kita. Memang kita berhajat. Dan tidak semua orang yang dia dia jenis boleh tak bercampur orang. Ada orang yang dia memang boleh tak bercampur orang. Tak bercampur orang langsung. Ada orang jenis begitu. Kita duduk taman kita tahu dia duduk tempat kita, tapi kita tak pernah jumpa dia, mungkin terselisih je kat traffic light, masuk taman pagar. Dia ni memang tak bercampur orang. Buatlah program apa ke, Madul Rasul ke, Marhaban ke, buat apa ke, memang dia tak ada. Ada orang jenis macam tu. Dia pergi kerja, balik kerja, pergi kerja, balik kerja. Dia tak bercampur orang. Dekat tempat kerja pun mungkin dia tak bercampur orang sangat. Ada orang jenis begitu. Tapi tidak semua orang. Pasti orang yang begitu pun, pasti dia ada kawan juga. Pasti. Dia orang, kan dia ada orang yang dua kategori. Sama ada orang ni orang yang jenis suka bergaul dengan orang, jenis boleh banyak bercakap, jenis mesra, ataupun orang ni jenis yang tidak berapa bergaul dengan orang. Yang tidak berapa bergaul dengan orang ni pun dia tetap bergaul juga, cuma ada kawan yang kena dengan dia. Dia mungkin kawan dia tak ramai, mungkin ada 2-3 orang yang boleh baik dengan dia, tu je kawan dia, tak ramai. Dengan orang lain kalau tak kena gaya dengan dia, dia mungkin tak boleh bercakap. Hatta manusia begini pun dia perlukan orang. Kerana manusia ni kalau dia tidak ada orang lain, dia akan jadi satu benda yang tidak kena dalam hidup dia. Orang kalau duduk tak campur orang ni, dia tak kena. Kerana manusia ni memang Allah Ta'ala cipta, dia ni ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan perlu ada muamalat hubungan dengan manusia lain. Nak tak nak pasti kita akan ada keperluan dengan manusia lain. Maka bila kita berkawan ni, ada bersahabat,
ada kawan baik. Dalam kita dah baca sebelum ni bagaimana kategori-kategori kawan. Ada kawan yang kita sekadar jumpa dia bila ada keperluan sahaja. Ada kawan yang kita buat baik dia bila ada kerja yang berkaitan dengan dia. Dan ada kawan yang kita sekadar kenal daripada jauh. Kita kata kenal tapi tidak boleh nak jadi kawan. Yang kita nak bahas pada malam ni, yang kita nak baca ni adalah orang yang kita panggil sahabat. Ni sahabat ni bahasa mudah dia, kalau kita nak takrifkan mudah, adalah orang yang kita sampai level boleh ajak datang rumah. Mana orang kita percayalah, yang kita jemput datang rumah, dia tahu rumah kita. Tu kita boleh kategorikan sebagai sahabat. Kerana tak semua orang kita kenal ke rumah kita. Tengok ni tak kenal kan, kita sekadar kenal di tepi jalan, mungkin kenal dia kat kedai, dia pun tak tahu rumah kita, tak tahu duduk mana. Dia mungkin tahulah kita kata duduk Selayang Baru, tapi dia tak tahu kita duduk taman mana. Tapi kalau kawan baik kita, dia akan tahu dia ni duduk mana, rumah dia kat mana, isteri dia kerja apa, dia ni apa. Ni kita kategorikan sebagai sahabat, iaitu orang yang rapat dengan kita. Baik, Al-Imam Ghazali rahimahullah telah menyusunkan beberapa belas, iaitu lebih kurang 23, lebih daripada 23 adab-adab seorang itu terhadap sahabat dia. Baik, yang pertama adalah mengutamakan sahabat dengan harta bendanya. Jikalau tidak kuasa berbuat demikian, maka sekurang-kurangnya hendaklah ia memberikan kepada sahabatnya apa-apa yang lebih daripada hajat dirinya. Maknanya yang pertama ni disebut dengan mengutamakan sahabat ni dengan apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia, disanggup berkongsi dengan kawan-kawan dia, kelebihan yang Allah Ta'ala beri pada dia. Ni yang diajar oleh Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang kamu sampai dia mengasihi saudara dia seperti mana dia kasih kepada diri dia sendiri. Maknanya apa yang dia ada, dia sanggup share pada kawan dia, bagi pada kawan dia. Kita baca sirah, ada beberapa kisah ini di zaman Nabi SAW dan di zaman sahabat. Ada kisah masyhur dalam satu peperangan, ada seorang ni dalam keadaan sakaratul maut, cedera teruk perang. Ialah dulu perang bukan macam hari ni. Orang dulu berperang memang berdepan, keluar pedang, keluar tombak, keluar anak panah. Sama ada kita tebas kepala musuh atau lambat sikit musuh tebas kepala kita. Jadi orang dulu kalau perang ni memang cedera teruk. Jadi bila dalam keadaan cedera teruk, ada seorang sahabat dia bawa air nak bagi dia minum. Bila nak bagi air, dia kata tak apa. Bagi kawan sebelah tu, nampak kawan sebelah tu lagi kritikal, lagi memerlukan air. Maka kawan ni pun tadi kata, maka dia pun pergi kawan sebelah. Kawan sebelah pun kata, tak apa, bagi kepada kawan dia yang ketiga tu. Yang tu yang lagi nampak lagi sakit tu, lagi perlukan air, mungkin dia lebih kehausan. Bawa kepada kawan tu, akhirnya tak sempat bawa kawan kepada kawan keempat. Kawan keempat tu meninggal dunia, balik semula ke kawan ketiga, kedua, semua meninggal dunia. Tuan tengok bagaimana tarbiyah daripada Nabi SAW. Dalam keadaan ni sakaratul maut ni, waktu memang memerlukan betul-betul air ni. Tapi dia nampak ada kawan dia lagi memerlukan, dia kata bagi pada kawan tu dululah. Nampak tarbiyah Nabi SAW. Bahkan di zaman Nabi SAW ada beberapa kisah, ada banyak sebenarnya kisah yang menunjukkan Nabi SAW mengutamakan bila dapat sesuatu, bukan pada dia sahaja, mestilah bagi kepada orang lain. Sebab itulah Nabi SAW ni kehidupan dia sangat sederhana. Apa yang orang bagi kepada Rasulullah sebagai hadiah, yang tu Nabi akan bagi kepada sahabat-sahabat lain. Bahkan apa yang Nabi dapat, kalau tak ada makanan, tak adalah. Kalau ada, akan kongsi bersama. Ini Nabi SAW. Kisah yang masyhur, kisah itulah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir ni ketika peperangan Ahzab, peperangan Khandaq, rumah Jabir dengan tempat peperangan Khandaq tu tak jauh, dekat rumah Jabir ni. Jabir ni disebabkan dekat dan lokasi peperangan tu dekat-dekat dengan rumah dia, maka sahabat-sahabat berkumpul gali parit dekat sekitar, tak jauh daripada rumah dia. Dan kisah yang masyhur, ada sahabat yang berbual sama sendiri, perut ada batu. Perut ada batu, ada 2 biji batu ikat perut batu ni kerana nak menahan lapar. Siapa di antara kita yang lapar sampai ikat perut batu? Tak pernah kita ni. Lapar sejam tak pernah ni. Jadi dia pukul 7-8 ni dah fikir, jadi malam ni bini masak apa tak tahu. Jadi nak singgah kedai Barakat bawah ni, nak order roti canai ke tu. Dia dah mikir dah makan. Besok pagi bawa kereta dia dah mikir, jadi sarapan kedai mamak. Itu dah makan Maggi goreng, besok makan mi goreng mamak pula tukar.
tak pernah lapar gitu tuan. Sahabat-sahabat biasa lapar, Rasulullah biasa lapar. Sahabat ni disebabkan fokus kepada kerja gali parit peperangan Khandaq ni. Dan tuan-tuan kena ingat bahawa para sahabat ni bukan kerana dia tak ada duit, bukan kerana miskin sangat, tidak. Cuma kategori mereka ni dulu, mereka ni jenis tidak berapa simpan makanan. Yelah dulu mana ada peti sejuk macam kita dulu, mana ada tempat simpan makanan. Jadi dia tak berapa simpan. Apa yang dapat hari itu maka akan habis hari itu. Lebih kurang begitulah. Kalau mereka ada simpan pun mungkin sikit tepung, mungkin ada gandum sikit, mungkin ada korma sikit, tu yang mereka simpan. Jadi disebabkan beberapa hari mereka fokus kepada nak gali tapak parit peperangan Khandaq ni, mereka tak pergi kebun, tak pergi bekerja, maka tidak ada makanan. Bila tak ada makanan, semua lapar. Lapar. Bila lapar, orang sampai ikat perut batu. Jadi seorang ni buat, dia kata kita ni lapar ni ikat perut batu. Kawan ni pun sama ikat perut batu, ada 2 biji. Dia kata tak tahan lapar ni, banyak guna tenaga ni nak gali parit ni. Maka kita mengadu pada Rasulullah lah. Mudah-mudahan Rasulullah SAW boleh selesaikan masalah lapar kita ni. Maka 2 orang ni pun tadi pergi jumpa Rasulullah SAW, mengadu, ya Rasulullah, kami lapar dah berapa hari tak makan ni, perut ikat batu 2 biji. Bila tengok begitu, Rasulullah senyum, Rasulullah tunjuk dalam perut dia ada 3 batu. Yang tadi kawan ni 2 batu, Rasulullah 3 batu. Rasulullah lebih lapar. Maknanya tidak pernah jadi di zaman Rasulullah. Kalau Rasulullah kenyang, sahabat lapar, tak pernah jadi. Sahabat lapar, Rasulullah lebih lapar ada. Tu ada. Rasulullah kenyang, sahabat lapar tak ada. Kenapa? Kerana Rasulullah kalau ada makan, mesti di-share pada sahabat. Bahkan kata Umar Abdul Aziz, seorang pemimpin tu sepatutnya kalau kenyang, dia last sekali kenyang. Kalau lapar, dia pertama sekali lapar. Kalau jadi pemimpin. Maknanya kalau kenyang, dia last sekali dapat. Bagi pada orang lain, dah habis, semua dapat, baru dia makan. Itu Umar Abdul Aziz punya prinsip. Sebab itulah, pada zaman dia, tak ada orang yang miskin, yang nak dapat duit Baitul Mal ni, duit sedekah, duit zakat. Kenapa? Kerana semua dia bagi habis dah. Bila semua dah ni, barulah dia. Kalau lapar, kalau perlu berlapar, dia lapar dulu. Bukan rakyat lapar dulu, dia lapar dulu. Dia dah habis lapar, barulah rakyat perlu berlapar. Maka begitu juga Rasulullah SAW. Rasulullah bila begitu, Rasulullah pun lapar juga. Sahabat 2 biji batu, Rasulullah 3 biji batu. Dan Rasulullah ni memang kehidupan dia, kita sebut sebelum ni bahawa memang Rasulullah tidak hidup dengan kenyang. Kebanyakan hari-hari Rasulullah adalah Rasulullah hidup dengan lapar, dengan tak makan. Nabi makan sikit. Dan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah sebut bahawa Nabi kalau makan banyak sikit pun kalau ada tetamu datang. Kalau ada tetamu datang, Nabi hidang makanan, dan dalam meraihkan tetamu tu Nabi makan lebih sikit, nak bagi tetamu tu makan lebih sikit. Ini dia ajar oleh Nabi SAW. Kita terbalik pula, bila tamu datang rumah kita, kita tak makan. Tak apalah, dah kenyang, dia kata. Tengok korang makan pun tak apa. Tak, Nabi ajar kita, tetamu ni segan lah. Dia tengok tuan rumah tak makan, kita dia nak suruh tambah. Jadi tetamu ni malu. Jadi biar tuan rumah makan sekali, tetamu pun lajaklah sikit makan. Tu yang diajar oleh Nabi SAW. Jadi ini pendek cerita. Bila tengok ada sahabat yang mengadu lapar pada Rasulullah, Rasulullah perut ikat batu, Jabir ni duduk dekat situ. Dia tengok, Rasulullah lapar rupanya. Di rumah dia dekat. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak saya nak balik rumah kejap tengok kalau ada makanan, boleh kita makan sikit-sikit. Jadi rumah dekat. Rasulullah kata, tak apalah, baliklah, tapi jangan lama sangat. Maka dia pun balik seronok. Balik-balik tanya isteri dia. Dia kata, wahai isteriku, kat rumah ada apa makanan? Tadi aku nampak Rasulullah lapar, perut ikat batu 3 biji. Jadi apa ada makanan kat rumah? Isi dia kata, adalah tak banyak sangat. Ada 1 sa' gandum. 1 sa' ni lebih kurang 1 gantang. 1 gantang gandum. Kemudian adalah seekor anak kambing kecil. Kambing kecil tak besar dekat rumah. Jadi kalau nak makan ni, nak jamu Rasulullah boleh lah. Tapi jangan ramai sangat. Dalam 6 orang macam tu cukup lah, tak ramai. 6 orang. Yelah 1 gandum sikit dan juga seekor kambing kecil. Kita kalau kambing, yelah kambing kecil tu, kalau kambing besar tu mungkin boleh ramai sikit, kambing kecil. Jadinya isi dikata boleh, tapi jangan ramai sangat lah. 5-6 orang macam tu cukup lah. Maka dia pun seronok lah dapat nak jamu Rasulullah SAW. Dia pun pergi semula berlari ke Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, Alhamdulillah dekat rumah tadi bini aku bagi tahu ada makanan sikit. Adalah seekor kambing kecil, ada 1 sa' gandum, 1 gantang gandum. Jadi bolehlah kalau nak makan. Cuma isteri aku kata, tak boleh ramai-ramai Rasulullah, dalam 5-6 orang cukup lah. Rasulullah bersenyum. Rasulullah dia takkan makan, dia takkan nak dia 5-6 orang kenyang, orang lain lapar. Takkan, itu bukan Rasulullah SAW. Kalau makan mesti makan sama-sama, mesti share sama-sama. Maka Rasulullah SAW bila dapat jemputan daripada Jabir bin Abdullah, Rasulullah naik atas batu. Rasulullah bagi tahu yang gali parit peperangan Khandaq, peperangan Ahzab ada 1000 orang tuan. 1000 orang.
Nabi naik atas batu, Nabi berkata, wahai sahabat-sahabat sekalian, ada berita gembira. Sahabat kita ni, Jabir bin Abdullah, jemput jamuan dekat rumah dia. 1,000 orang tuan-tuan. Isteri dia kata tadi 6 orang je. Jabir pening kepala, dia kata, habis aku isteri aku terima 6 orang. Rasulullah pergi jemput 1,000 orang. Macam kenduri kahwin tu, 1,000 orang ni yang main. 1,000 orang ni punya jemputan ni, kena panggil Pak Hashim tu, turun masak tu. Baru cukup 1,000 orang. Ini sikit tuan-tuan, adalah tepung satu tu nak panggil 1,000 orang makan. Pening kepala. Tanya Pak Hashim, kalau 1,000 orang berapa ekor kambing baru cukup? Tak tahu berapa cukup kan? Pak Hashim tak ada hari ni. Dia lutuk kambing dia. Dia ada kambing, lutuk kambing dia power. Dia tahu berapa jumlah lutuk kambing untuk 1,000 orang. Baik. Maka Jabir ni, tapi Rasulullah pesan pada Jabir, kau balik cakap dengan isteri kau, jangan sentuh gandum tu, biar je gitu. Tunggu aku datang baru sentuh gandum tu. Maka Jabir ni baliklah pening kepala, dia kata habis aku. Makanan dia sikit, Rasulullah panggil 1,000 orang. Dia sampai-sampai kat rumah, dia mengadu pada isteri dia. Dia kata, isteri aku habislah kita ni, Rasulullah pergi panggil 1,000 orang. Semua sekali Rasulullah panggil. Isteri dia bijak, dia kata, Rasulullah ada pesan apa-apa tak? Rasulullah kata jangan pegang gandum tu. Jangan pegang gandum tu. Maka tak lama kemudian datanglah Rasulullah SAW dengan 1,000 orang. Campur Rasulullah 999, campur Rasulullah 1,000 orang datang. 1,000 orang datang. Rasulullah pun masuk, Rasulullah pun pegang gandum ni. Sikit tadi Rasulullah berkat tangan Rasulullah SAW, Rasulullah pegang gandum ni. Rasulullah bagi tahu kepada bini Jabir, kau pergi panggil perempuan-perempuan dekat Madinah, wanita-wanita dekat Madinah untuk bantu tolong-tolong ni, kenduri ni. Isteri Jabir kata, ya Rasulullah, ada sikit ni je Rasulullah, tak payah panggil orang ramai, aku seorang pun boleh settle Rasulullah. Rasulullah kata pergi panggil wanita-wanita lain. Maka isteri Jabir taat Rasulullah, dia pun panggil lah wanita-wanita lain. Ya. Maka berkat dengan Rasulullah cukup. Masak tepung tu jadi banyak. Masak tak habis. 5 orang datang, setiap 10 orang. Dari riwayat sebut 10 orang. Maknanya dia 10 orang masuk makan, rumah tak besar, jadi masuk makan, tak ada dah nak pasang kemah ke apa semua, jadi masuk datang 10 orang makan. Ni makan tuan-tuan 3 hari tak makan, 3 hari lepas tak makan, akan datang tak makan. Tuan-tuan bayangkan kalau tuan-tuan jemput orang yang 3 hari tak makan, memang dia makan tu sungguh-sungguh punya makan lah, bukan makan sikit-sikit. Dia makan 10 orang tu, makan sampai kenyang, keluar, masuk lagi 10 orang, keluar, habis 10, masuk 10, habis 10, sampailah habis 1,000 orang. Habis 1,000 orang, Rasulullah SAW lebih daripada tu, Rasulullah suruh perempuan-perempuan yang tolong isteri Jabir yang tadi boleh bawa tapau balik rumah pula, lebih ada tapau balik rumah, kemudian cukup untuk Jabir sekeluarga makan. Tuan bayangkan. Nah, ini kita nak tunjukkan satu, cerita keberkatan Rasulullah SAW. Kedua, ini nak cerita pasal Rasulullah, dia takkan makan seorang punya, dia akan share dengan sahabat-sahabat. Ini tarbiyah Rasulullah SAW. Cerita kedua adalah cerita Rasulullah ajak Abu Hurairah. Abu Hurairah dia ni adalah Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ni adalah orang yang duduk di beranda rumah Nabi SAW. Apa Nabi makan, itulah dia makan. Geng-geng ni tak kerja, dia duduk belajar dengan Nabi SAW. Ni geng-geng scholar, geng-geng yang menghafal hadis, duduk depan. Tu Abu Hurairah boleh riwayat banyak hadis. Kenapa? Kerana duduk depan rumah Rasulullah. Jadi bila duduk depan rumah Rasulullah, apa Rasulullah makan, itulah yang dia makan. Jadi satu hari Rasulullah tak ada kat rumah. Jadi Abu Hurairah ni lapar. Dia kata lapar, macam mana nak cik makan ni? Abu Hurairah biasa lapar tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca Syama'il Muhammadiyah bab Ish Rasulullah SAW, kan kat situ ada satu hadis. Ya, Abu Hurairah kata, aku dulu pernah lapar sampai aku kita istilah dia macam pengsan jatuh di antara mimbar dengan rumah Nabi SAW dekat Raudah tu. Abu Hurairah jatuh pengsan, menggelupur, kelaparan, macam kena sawan. Sampai ada orang pijak tengkuk Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah kata, jangan pijak tengkuk aku bukan gila, kerana aku lapar sangat. Abu Hurairah kata lapar sangat sampai tak begitu. Ni cerita lain lah, ni cerita hadis lain. Nak cerita Abu Hurairah ni biasa lapar. Abu Hurairah satu hari ni dia lapar. Dia lapar, Rasulullah pula tak ada kat rumah. Nak pergi minta makanan ke Aisyah, segan pula. Dia kata Rasulullah tak ada kat rumah. Jadi fikir macam mana nak pergi minta makan siapa. Dia kata rumah Abu Bakar. Rumah Abu Bakar tak jauh daripada rumah Rasulullah. Dulu rumah sahabat ni keliling, yang tuan-tuan pergi Masjid Nabawi bahagian depan tu, keliling tu semua rumah sahabat tuan-tuan. Rumah sahabat keliling kat situ. Jadi dia kata, cik Abu Bakar lah, Abu Bakar ada kat rumah. Tengok selipar ada. Kalau kita hari ni tengok kereta ada tu, ada kat rumah tu agaknya. Tengok unta Abu Hurairah tu ada, kuda dia ada. Dia pun pergi rumah Abu Hurairah. Dia buat tanya soalan agama dengan harapan Abu Hurairah akan tanya dah makan ke belum. Assalamualaikum Abu Hurairah. Dengan harapan Assalamualaikum Abu Bakar. Mudah-mudahan Abu Bakar tanya apa khabar, dah makan belum. Dia datang rumah Sayyidina Abu Bakar. Assalamualaikum ya Abu Bakar, aku ada soalan sikit.
Abu Bakar terus jawab soalan. Abu Bakar tak tanya pun Abu Hurairah dah makan belum. Nah, kalau dah tanya makan belum, Abu Hurairah kata aku akan jawab belum makan lah. Mudah-mudahan Abu Bakar offer makanan kat rumah dia. Abu Hurairah buat tanya, dia kata, ya Abu Bakar, dia kata, aku ada soalan sikit. Kamu kan bersama dengan Rasulullah lama, sejak daripada Mekah dulu, antara sahabat yang awal masuk Islam. Apa maksud ayat yang diturunkan oleh Allah Taala begini-begini, apa maksud dia? Abu Bakar pun tak tanya pun Abu Hurairah dah makan ke belum. Abu Bakar cerita terus. Ayat ni Allah Taala turunkan begini-begini, ketika begini-begini, panjang lebar Abu Bakar jawab. Kemudian Abu Bakar tanya Abu Hurairah, ada soalan lagi? Tak ada soalan dah, selesai dah. Kawan ni bukannya nak tanya jawapan sangat. Kawan ni nak suruh tunggu offer makan. Abu Hurairah tak offer makan pula. Kemudian ada lapor, dia kata pergi mana? Tengok Umar lah pula. Yang kedua Umar. Ni best friend Rasulullah semua keliling ni. Di rumah Umar. Tanya juga. Ya masa tu berdua Amirul Mukminin. Kata, ya Umar Al-Khattab. Kata, apa maksud Nabi SAW sebut hadis demikian-demikian? Kamu kan sahabat yang arif dengan agama. Umar pun tak tanya Abu Hurairah dah makan ke belum. Umar pun turut cerita, hadis Nabi sebut begini-begini, maksud dia begini-begini, apa semua, panjang lebar. Kemudian Umar tanya Abu Hurairah, ada soalan lagi? Tak ada dah, tak ada, selesai dah. Abu Hurairah pening kepala, habis ni dua-dua tak tanya dah makan ke belum. Pergi pula ke rumah Osman, sama juga, Osman pun tak tanya dah makan ke belum. Pergi rumah Ali, Ali pun tak tanya dah makan ke belum. Abu Hurairah balik semula depan rumah Rasulullah, kan tapak nama Ahlus Suffah tu dekat rumah Rasulullah. Dia pun duduk kelaparan. Termenung, Rasulullah pun balik. Bila Rasulullah balik, Rasulullah tanya, Abu Hurairah, nampak macam lapar? Memang lapar betul ya Rasulullah. Rasulullah tanya, nampak macam lapar betul ya Rasulullah, memang lapar betul ni. Maka Rasulullah kata, tunggu kejap, aku tengok kat rumah ada apa. Rasulullah pun tanya Aisyah, apa ada makanan kat rumah? Aisyah kata, ya Rasulullah, tak ada makanan apa, cuma ada susu. Tadi ada orang bagi hadiah susu sikit. Jadinya, bolehlah kalau nak minum susu ni, ada satu mangkuk susu. Susu kan bolehlah juga kenyang ala perut. Kerana susu ni Nabi sebut dia adalah makanan dan minuman serentak. Orang yang minum susu umpama dia makan dan minum serentak. Jadinya susu pun susu lah. Abu Hurairah kata tak ada masalah lah, itu je yang ada. Jadinya Abu Hurairah ingat terus boleh dapat makan. Rasulullah kata nanti dulu. Kamu kan ketua Ahlus Suffah. Ahlus Suffah belakang Abu Hurairah ni ada dekat 50 orang. Abu Hurairah ketua dia, belakang dia tu ada 50 orang. Panggil semua geng-geng kau 50 orang tu duduk datang sini sekali, makan sekali. Abu Hurairah fikir memang tak cukup lah jawabnya satu mangkuk susu nak kongsi sampai ke 50 orang ni. Maka bila bawa datang 50 orang, jumpa Rasulullah ada semangkuk susu. Rasulullah kata, kamu ketua Ahlus Suffah, kamu minum last sekali. Bagi kamu punya orang bawah minum dulu. Maka bagilah orang lain minum dulu. Abu Hurairah duk fikir, tengok seorang teguk tak sampai ke aku susu ni. Macam kita lah tuan, naik bas rombongan pergi umrah kan. Kan kawan depan ulu kuih ke ulu apa. Nak sampai kita tempat seat 42, 43 belakang. Ingat tak sampai hingga habuk kuih dengan bagi kita ni. Tengok gaya seorang ambil satu cekuk kacang kan. Ingat sampai kita tinggal kulit kacang ni tak sampai. Abu Hurairah pun fikir gitu juga. Dan tengok ini tak sampai ke aku susu ni. Sampai last ke dia. Rasulullah kata nanti dulu, bagi aku minum dulu. Rasulullah pun minum. Dan berkat mulut Rasulullah SAW, Rasulullah minum. Rasulullah bagi Abu Hurairah minum pula. Bila Abu Hurairah minum, dia berhenti. Rasulullah kata minum lagi. Minum. Dia berhenti. Rasulullah kata minum lagi. minum. Dia kata kenyang ya Rasulullah. Penuh dah perut ni, tak ada ruangan dah tadi. Rasulullah senyum. Ini berkat Rasulullah SAW. Kita nak ceritanya bahawa Rasulullah SAW ajar para sahabat, dia tidak akan makan seorang. Apa yang ada pada dia akan dikongsi pada sahabat-sahabat lain. Maka begitulah kita pada adab kita terhadap sahabat kita. Bila kita ada sesuatu, maka kita kongsi pada sahabat kita. Paling kurang kata Imam Ghazali rahimahullah, sekurang-kurangnya hendaklah ia memberikan kepada sahabatnya apa-apa yang lebih daripada hajat dirinya. Jadi kalau kita buat sesuatu tu, buat lebih sikit, bagi share kepada orang lain. Kalau kita masak kuih ke, kita buat kenduri ke, rumah kita ada open house ke, bagi kepada kawan-kawan lain juga, share pada kawan-kawan kita. Jadi kalau kita ada rezeki lebih, kawan-kawan kita memerlukan bantuan, kita kongsi sikit-sedikit apa yang kita berikan, kita boleh ada pada kawan kita, share pada kawan kita. Yang kedua, menolong sahabat dengan diri pada segala hajatnya dengan cara bersegera sebelum berkehendak sahabatnya bahawa ia meminta tolong akan dia. Bila kita berkawan, kita boleh tahu kawan kita susah ke kawan kita senang. Kadang-kadang kawan ni dia lebih tahu daripada isteri orang tu. Kawan kita dia ada masalah ke tak ada masalah. Kadang-kadang kita ni orang lelaki balik rumah buat muka happy je, kita tak tunjuk usaha kita. Kawan kita dia tahu.
Kita ni ada susah. Kadang-kadang kawan kita ni dia susah. Dan kita pun tahu dia susah. Dan dia kawan kita ni kadang dia berat mulut. Ada orang yang memang dia payah nak minta tolong orang. Selagi dia boleh lah. Kalau dia sakit tu, seboleh-boleh dia tak nak orang hantar dia ke hospital. Selagi boleh lah. Kalau ada grab lah. Kalau merangkak pergi hospital pun merangkak lah. Kalau ada becak lah dia tumpang. Lori ayam dia tumpang. Selagi mana dia boleh, usaha dia akan susah. Ada orang jenis memang begitu tuan. Dia tak suka orang susahkan diri dia, suka susahkan orang lain untuk diri dia. Maka kalau kita ada kawan begini tuan, bila kita nampak dia susah, kita offer dulu bantuan. Kita ada masalah ke, nampak muka berkerut, dia macam kalah judi. Dia tak main judi lah, saya ambil contoh je. Muka berkerut, lain macam semelit pun je juga. Biasa muka bukan main happy, ketawa, kelekar-kelekar, buat bahan korang apa semua. Hari ni muka macam kerut, lain macam ni, kenapa? Ada masalah cuba share, bagi tahu. Kalau mungkin bila kita offer macam tu, dia jadi macam, kita nak cerita pun segan kata ni. Ceritalah dia kata. Nak cerita pun cerita je lah. Cerita. Mungkin dia ceritalah bila kita suruh dia cerita. Akhirnya mungkin tak banyak, ada sedikit yang kita boleh ringankan bebannya. Kerana kita pun nak tolong 1% pun payah juga zaman sekarang ni kan. Ni lagi-lagi lepas raya ni tuan, gaji dapat awal itu, nak tunggu gaji balik ada lebih kurang 20 hari lagi ni. Ramai yang pening kepala. Orang pencen pun sama juga. Pencen dapat awal, dah bagi duit raya ke cucu. Bagi duit raya gitu macam billionaire. Tu tak ambil lagi mat ni, duit raya. Dia tak tahu duit tu, baki duit raya balik tanya isteri. Ada lagi duit dalam sampul yang tak bagi korang. Keluarkanlah, boleh isi minyak motor sikit. Nak tunggu 20 hari. Jadi kita pun nak tolong orang pun, tadi janji kita dapat ringankan beban ni. Apa-apa yang susah kita boleh ringankan beban ni. Mana yang kita mampu bantu, kita bantu. Ini adab bersahabat. Kita tengok kawan kita ni pagi-pagi kereta dia rosak. Tak payah minta tolong. Mana kita mampu bantu. Kalau dia kata bateri habis, kita pergi ambil bateri dia, bawa pergi kedai, pergi tukar bateri baru ke, pergi cas ke, tolong cabut tayar dia ke apa yang perlu, kita bantu ringankan sebelum kawan kita ni tadi sebut minta tolong kepada kita. Kenapa? Kerana ada orang yang kadang-kadang dia minta bantuan pada kawan dia, tapi ada orang yang memang dia segan, kecuali ada terdesak sangat baru dia minta tolong. Jadi kita sebelum kawan kita minta tolong, maka kita kena bantu dia terlebih dahulu. Baik. Yang ketiga, menyembunyikan rahsia sahabat. Sahabat ni biasa dia akan pegang kawan dia punya rahsia. Biasa begitu tuan-tuan. Kita ni memang best friend kita. Kita tahu apa dia buat. Kadang-kadang ada orang yang dia punya rahsia tu, kawan best friend dia lagi tahu daripada ahli keluarga dia. Biasa begitu tuan-tuan. Ahli keluarga kita duduk jauh, dia tak tahu apa. Kawan ni tahu semua benda. Semua rahsia kawan baik kita tu dalam poket kita. Ada kawan yang kadang dia kahwin 2, isteri dia tak tahu, kawan dia tahu. Biasa gini kan. Ramai kawan kita gini, ustaz-ustaz gini kadang kita, isteri dia tak tahu kita tu. Dia kata senyap sudah, dia kata. Jangan kita tersalah cakap pula kat kenduri kahwin. Hari tu datang lain, ini lain. Cakap gitu mata baliklah meja kenduri kahwin jawabnya. Maknanya kita nak ceritanya pasal bahawa ada orang ni memang dia simpan rahsia kawan ni. Semua kawan ni ada. Ni rakan subahat ni. Dia panggil apa nama? Partner crime. Apa? Partner in crime. Partner in crime. Dia ada seorang kawan ni mesti dia tahu. Semua benda dia tahu. Ni best friend dia ni. Kalau cerita Madu 3 tu, pak mentua dia tu. Pak mentua tu yang tinggal tukang simpan, tukang apa semua tu kan. Ni. Jadi kita ni simpan rahsia kawan kita. Ada hari memang kita, tak ada orang yang tak bergaduh tuan. Ada benda yang kita, memang begitulah. Ni memang lumrah kita lah manusia. Kita adik-beradik lahir daripada satu perut mak, membesar sama, sekolah sama. Adik-beradik pun bergaduh. Apatah lagi kita dengan kawan baik kita. Kita orang lelaki ni, cerita ni simpan-simpan juga. Ni terutama orang perempuan. Orang perempuan ni dia suka, dia mudah nak meluahkan. Dia ada masalah kat rumah ke apa, dia akan cerita. Sebab tu tuan-tuan, kita tengok tuan-tuan, kes bunuh diri, siapa yang paling tinggi? Orang lelaki ke orang perempuan? Kes bunuh diri. Orang lelaki ke orang perempuan? Orang lelaki kes bunuh diri tinggi. Orang perempuan jarang tuan-tuan dengar orang perempuan bunuh diri. Ada lelaki juga tapi jarang. Tuan-tuan tengok yang terjun jambatan Pulau Pinang, yang terjun bangunan apa semua biasa apa? Orang lelaki. Memang kebanyakan kes bunuh diri memang orang lelaki. Kenapa? Kerana kita orang lelaki jarang cerita. Kita ada masalah, kita tak cerita orang, jarang. Kita simpan, fuse putus. Putus. Putus tu sama ada dia pergi terjun jambatan ataupun masuk hospital Tanjung Rambutan. Jadi short terus kepala. Ada orang susah-susah, dia short terus tuan-tuan. Kepala dia short. Orang perempuan dia jarang jadi gitu. Kenapa? Dia ada masalah, dia cerita ke orang. Dia lega. Lega dah cerita. Jadinya bila dah cerita ni, kadang semua benda tercerita. Bila waktu tengah emosi, cerita. Ni masih tengah baik, tak apalah, tengah best friend.
Bila bergaduh, bergaduh ni yang bahaya. Bila bergaduh, ada orang yang bila bergaduh dia keluar balik. Habis tulis kat Facebook dunia dulu ni cerita rumah tangga orang tu apa semua. Ini bukan adab seorang yang baik. Tuan-tuan, kita sebagai seorang Islam hendaklah menyimpan aib saudara kita walaupun kita tahu. Walaupun kita simpan rahsia kawan kita tu macam-macam, walaupun benda tu sampai ke telinga kita, biarlah cerita ataupun aib orang ni habis ke kita, tidak bersambung dengan sebab kita. Biar kita orang tak akhir dengar, jangan bersambung. Orang lain nak cerita pada orang lain tu orang punya pasal. Kita tahu rahsia lebih baik, lebih-lebih lagi kawan kita yang amanah ni, yang telah amanahkan cerita tu pada kita, maka kita bergaduh macam mana sekalipun, kita simpan cerita dia baik-baik. Jangan cerita. Jadilah kita sebagai seorang yang mukmin yang bertakwa yang baik. Kenapa? Kerana kita kena ingat, kita pun ada aib yang orang lain tahu. Yang orang lain simpan juga. Kita buka aib orang lain, mulut kita buka cerita aib orang lain, tidak mustahil satu hari orang lain akan buka mulut juga untuk cerita aib kita. Semua orang tahu ni tuan-tuan. Kita ni nampak mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita ni nampak mulia di sisi manusia kerana Allah Subhanahu Wa Taala simpan aib kita. Allah Taala simpan aib kita. Kalau Allah Taala tunjuk aib kita, maka kita ni manusia pun tak akan pandang tuan. Maka kita ni dari sudut pakaian memang kita boleh nampak orang nampak macam bagus. Dengan pakai baju Melayu datang surau apa semua. Allah Taala pelihara. Tunjuk Allah tak tunjuk aib kita. Allah Taala pelihara. Boleh jadi Allah Taala pelihara sampai ke akhir hayat kita. Bahkan kalau kita ni menjadi orang yang memelihara aib saudara lain, sampai akhirat Allah Ta'ala akan ampun dosa kita dan tutup aib kita. Tapi kalau kita ni jadi orang yang selalu membuka aib orang, membicarakan hal orang lain, maka kita ni nanti percayalah, yakinlah satu hari Allah Ta'ala pasti akan buka aib kita. Kenapa? Kerana kita memalukan orang lain. Aib ni kita simpan lah. Orang lain pun ada aib, kita pun ada aib, kita simpan. Jangan kita jadi cerita orang yang cakap bila kita dapat berita, cerita kawan tu cerita pada kita, jangan cerita pada orang lain, aku cerita pada engkau seorang je. Yang itulah yang akan menyebabkan satu selayang baru tahu cerita tu. Tak kau dapat cerita, aku cerita pada engkau je, jangan cerita pada orang lain pula. Percayalah tuan-tuan, cerita tu satu selayang akan tahu cerita tu. Bila jangan cerita pada orang lain, kawan ni pun kata cerita pada kawan dia, aku cerita pada kau, jangan cerita pada orang lain. Kawan tu pun cerita, dia macam MLM tuan. Yang ni pecah dua, yang ni kawan ni cerita pada dua orang lain, kawan ni cerita pada orang lain. Satu selayang baru semua tahu cerita dia. Sampai ke Kampung Nakhoda, sampai ke Batu Kir, semua tahu cerita ni. Kenapa? Jangan cerita pada orang lain. Ni tuan-tuan, kalau kita dapat cerita satu diam tu habis. Aib ni macam-macam kan, kita tahu aib orang apa semua, jadi simpan cerita macam tu. Lebih-lebih lagi kita ni kalau bekerja pun kena profesional lah. Tuan-tuan yang kalau jadi kaunselor tempat kerja, jadi HR tempat kerja, HR ni semua rahsia orang kat dia bekerja ni. Bekerja ni kan, orang macam-macam masalah apa semua jumpa dia, rahsia pada orang. Jangan pula dia dapat cerita, dia pula cerita pada orang lain. Tadi orang tu datang mengadu pada aku cerita. Ini jangan begini tuan-tuan. Ini bukan adab sebagai seorang mukmin. Hendaklah kita merahsiakan aib saudara kita. Kemudian rahsia dan keaiban. Yang kelima, berdiam daripada menyampaikan perkataan orang lain yang mencela sahabatnya. Bila ada orang mencela sahabat kita, kita dengar, yang ni kita tahu, yang ni kawan kita. Kita duduk ada orang cerita teruk pada dia. Dia kata kawan ini sahabat kita ni teruk tu dia ni apa semua. Kita jangan jadi tukang sampai cerita. Biar dia tak tahu cerita tak apa. Kita ni kalau nak ikutkan tuan, orang belakang kita, orang kata kita ke macam-macam. Banyak benda yang kita tak tahu. Kalau bukan semua sampai ke kita pun kan. Kita orang belakang kita, kawan pejabat kita, kawan surau kita, kawan taman kita, kata bergurau ke kata apa, ke kata benda yang kita tak suka belakang kita, macam-macam, kita tak tahu je. Jadi kita happy je. Sebab apa? Sebab tak tahu. Cubalah kalau kita dapat tahu orang kata kita takkan apa sebut, kenapa dia kata aku macam tu lah? Aku macam tu. Dia jadi mikir banyak kan. Katakanlah kita pergi pejabat happy je. Sebab kita tak tahu apakah kawan pejabat kita ngutuk kita kat belakang. Kita datang senyum, kawan apa semua happy, pergi balik kerja okey. Cuba kita tahu kawan kita tu belakang ada kawan sampaikan, tadi kau tahu tak, tadi guru-guru ni department production ni tadi dia ngutuk engkau, kata engkau ni apa semua. Kita besok pergi kerja tu susah hati. Kata apa benda ngutuk aku ni? Apa? Aku ni teruk sangat ke apa? Dia jadi kawan tu jadi tak senang hati. Maka bila kita bersahabat dengan kawan kita, cerita tu sampai pada kita, kita dengar ada orang kutuk kawan kita, tak perlu sampai kepada kawan tu. Biarlah. Biar dia. Lebih baik dia tak tahu lebih bagus. Kerana kadang-kadang ada benda tuan-tuan dalam kehidupan kita ni, kita tak tahu lebih bagus tuan-tuan. Sebab itulah kita ni, benda orang tak ajak kita tak payah pergi. Orang tak cerita pada kita tak payah ambil tahu. Kerana benda tu lagi menyenangkan hati kita. Tuan-tuan ada kawan dekat Facebook kan. Tuan-tuan kalau ada kawan Facebook, lagi sikit kawan-kawan tuan-tuan lagi bagus. Tuan-tuan kalau kawan-kawan ni jenis kawan-kawan ni suka cerita buruk, ngutuk orang sana tuan-tuan. Tuan-tuan walaupun dia tak kutuk tuan-tuan baca tu, tuan-tuan pun sakit hati lama-lama kan.
Tuan-tuan, apa benda dia ni? Kejap-kejap kutuk jiran dia, kejap kutuk mak mertua dia, kejap kutuk ni adik ipar dia, kejap. Ada je komplain orang ni, komplain orang tu, komplain orang ni. Kita jadi serabut kepala tengok. Walaupun dia bukan kutuk kita, tapi serabut kepala tengok. Begitulah juga dalam kehidupan kita ni. Kadang-kadang ada benda, bukan ada benda, bahkan banyak benda yang kita tak tahu, lebih-lebih lagi melibatkan orang lain, lagi kita tak tahu, lagi bagus. Baik. Kemudian yang keenam, menyampaikan segala perkataan orang lain yang memuji akan sahabatnya. Orang kutuk tak payah sampai, tapi kalau orang puji, sampaikan. Orang puji, sampaikan. Katakanlah ada kawan belah sana kata, "Uish, kawan kita ni baguslah dia ni. Orang rajin sungguh kerja, ringan tulang, mudah minta bantuan apa semua." Jadi kita ni mudah sampaikan. Ada kawan masak bawa pergi pejabat, orang-orang puji belakang dia cerita, kawan tu itu puji masak sedap tu, dia kata, "Kau punya masakan bagus." Sampaikan kepada dia benda-benda yang menyenangkan hati dia. Kemudian yang ketujuh, mendengarkan dengan baik akan perkataan sahabatnya ketika ia bercakap-cakap, dan ke-8, meninggalkan berbantah dengan sahabatnya. Bila kawan kita bercerita, kita dengar kawan kita. Ni adab, tuan-tuan. Ni basic, benda asas. Adab sebagai seorang yang beriman, tuan-tuan. Akhlak dia. Orang bercerita pada kita, kita dengar sampai habis. Walaupun orang tu dalam keadaan komen ataupun tak puas hati pada kita. Katakanlah kita dekat pejabat ataupun ada kawan-kawan kita, dia nak cerita tak puas hati pada kita ni. Dia cerita, "Kau ni," bagi dia selesai cakap. Tuan-tuan jangan potong halal. Tuan-tuan akan nampak lebih hebat dan lebih profesional. Kalau orang tu tuan-tuan cakap, tuan-tuan potong, tak kira lah orang tu tengah marah ke, tengah sampaikan idea, tuan-tuan akan nampak tak elok dekat situ. Akan nampak tidak profesional, tidak beradab. Katakanlah dalam mesyuarat, tuan-tuan mesyuarat dekat pejabat. Orang tengah sampaikan idea, bagi dia peluang cakap. Kecuali lah kawan ni memang kalau bagi bercakap 15 minit baru dia berhenti. Orang bukan tanya soalan, dia pergi bersyarah pula kat situ. Yang tu tak apa kita potong. Yang ni memang jenis ada orang begitu. Dia kalau bercakap start masuk gear, nak cerita sikit je tapi dia pusing tu sampai ke airport Subang, sampai ke Kampung Melayu Subang, pusing balik ke Sungai Buloh, pusing balik sampai ke Si Kemangan, naik balik ke pusing. Dia jenis pusing baru cerita balik sebenarnya nak cerita benda tu. Kawan gitu tak apalah. Tapi kalau ada orang lain tengah bercakap, tengah sampai idea, tengah tegur, tengah nak meluahkan perasaan ke apa, bagi peluang dia cakap dulu. Bagi peluang dia cakap. Kerana seorang ni, manusia ni bila bercakap, dia tak habis bercakap orang potong, dia tak akan puas rasa bercakap. Macam tuan-tuan nak cakap, tuan-tuan nak cerita, tapi ada orang suka potong orang cakap. Dia tak potong. Kita jadi tak puas apa yang kita nak sampaikan. Satu. Keduanya, menunjukkan bahawa orang yang dengar ni, dia tidak fokus kepada apa yang kita nak sampaikan. Dia lebih kepada nak menjawab pada apa yang kita cakap. Bukan nak sampaikan sangat, nak dengar sangat apa dia cakap. Jadi kalau kita dengar dia bagi dia cakap, kemudian habis selesai, barulah kita jawab. Maka kita akan nampak lebih berakhlak, nampak lebih baik. Ini adab untuk asas. Kerana saya lihat ramai orang yang kadang-kadang dia tergesa-gesa nak menjawab bila orang bercakap, nak potong orang cakap dan sebagainya. Bagi orang bercakap terus. Lebih-lebih lagi dengan sahabat kita, dan kemudian elakkan bergaduh dengan sahabat. Kita ni berbantah-bantah ni, maksud dia kita elak daripada benda-benda yang menyebabkan kita berbeza pendapat ni. Tak perlu sangat kita sampai nak bertegang urat, nak menegakkan bahawa kita yang betul. Dengan kawan baik kita tak payahlah, tuan-tuan. Kita ni dah dewasa, kita ni bukan budak-budak. Jadinya kawan-kawan kita ni, kadang-kadang ada hari memang pendapat kita tahu kadang kita betul, kadang-kadang kawan tu dia jenis nak kerah juga dia betul. Tak apalah, kita bagi je. Tak payah kita nak berbantah-bantah. Kerana ni bukan sifat orang mukmin yang baik. Wa'arid 'anil jahilin, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Berilah kemaafan, suruhlah kepada kebaikan, wa'arid 'anil jahilin. Dan bila ada orang jahil bercakap dan sebagainya, kita tinggalkan orang jahil ni. Bila kawan-kawan kita cakap banyak kita ada beza pendapat dengan dia, elakkan daripada berbantah-bantah, bergaduh dengan kawan kita. Kerana berbeza pendapat ni biasa, dan kita pun telah belajar sebelum ni dalam bab elakkan daripada perdebatan. Nabi SAW sebutlah hadis yang kita telah baca bahawa seorang tu kalaupun dia salah, dia mengelakkan perdebatan. Dia tahu dia salah, memang patut pun dia elak perdebatan. Dia elak juga perdebatan. Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi dia satu rumah dalam syurga. Orang ni walaupun dia betul, dia tahu kawan tu salah, tapi dia elak juga daripada berdebat, berbantah dengan orang ni. Maka orang ni Allah Taala akan bagi mahligai dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang mengelak daripada berbantah ni adalah suatu akhlak yang baik. Bahkan ini yang ditunjukkan oleh para nabi dan sahabat. Nabi dengan para sahabat memang kalau ada orang kata apa sekalipun, ada orang cari gaduh ke macam mana sekalipun, Nabi SAW tidak akan membalas. Kerana kalau kita balas suatu tu, tak ada bezanya kita dengan orang tu. Orang tu kata caci maki pada kita dengan kata-kata buruk dan sebagainya, kita balas benda yang sama. Maka apa beza kita dengan orang tu? Ada satu riwayat sebut satu hari kisah
Sayyidina Abu Bakar tengah duduk dengan Rasulullah SAW dengan para sahabat. Tiba-tiba ada orang datang marah kepada Abu Bakar, maki hamun Abu Bakar. Tahulah tak puas hati apa ke Abu Bakar. Datang marah-marah Abu Bakar, Abu Bakar kamu ni lah. Abu Bakar diam, Rasulullah SAW pun diam. Kemudian lama sikit Abu Bakar dah tak tahan orang ni mulut tak diam. Maka Abu Bakar pun bangun dan menjawab orang ni. Bila Abu Bakar bangun dan menjawab pada orang yang marah pada Abu Bakar ni, Rasulullah bangun, para sahabat bangun. Bila Rasulullah bangun, sahabat-sahabat bangun dah ikut sekali. Abu Bakar tanya, Rasulullah, tadi ketika aku diam orang datang marah aku, kamu pun diam duduk sekali. Tapi bila aku balas balik, kamu pun bangun. Dengan sahabat-sahabat semua ikut sekali bangun. Kenapa ya Rasulullah? Rasulullah sebut bahawa bila seorang tu dizalimi, ialah bila dizalimi, orang kata ke dia macam-macam, dia diam diri. Maka para malaikat bersama dengan dia. Para malaikat bersama dengan dia. Tapi bila kita mula menjawab, kita balas balik keburukan, malaikat pun akan tinggalkan kita. Bila malaikat tinggal, Rasulullah pun tinggal, sahabat-sahabat lain pun tinggal. Maka bila kita orang buat keburukan kepada kita, ada benda yang kita rasa tak kena ke apa, kita elakkan daripada bergaduh, elakkan daripada bantah, elakkan daripada balas balik. Kita buat tak tahu je. Kerana ini lebih menenangkan hati kita. Kadang-kadang ada orang yang dia sengaja provoke kita. Ada orang yang memang kaki provoke. Dia memang suka provoke kita. Tujuan dia provoke untuk apa? Dia nak tengok kita respon macam mana. Dia cocok kita, dia kata kita macam-macam, dia kritik kita ni itu. Tujuan dia nak tengok kita respon. Bila kita marah, dapatlah apa yang dia nak. Dapatlah apa yang dia nak, kita bagi pada dia apa yang dia nak. Tapi kalau orang ni kata kita macam-macam, kita buat tak tahu, tak apalah, biarlah orang gila macam ni. Dalam hati kita kata, biarlah, jangan layan orang gini. Kalau orang gini kita layan, kita bersama macam ni, kita pun buat tak tahu. Maka orang ni lagi sebenarnya lagi dia marah, lagi bengkak hati dia. Kerana apa? Kerana dia benda yang dia buat tu orang tak layan. Jadi orang dia tak dapat kehendak apa yang dia buat. Maka ini adalah kaedah yang lebih baik sekali. Sebab itulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dan para sahabat dia, bila orang buat sesuatu atau ada benda-benda yang kita tak suka, tinggalkan je lah. Tinggalkan je lah. Itu adalah lebih baik. Elakkan diri kita daripada terlibat dalam berbantah-bantah, bergaduh-gaduh dan sebagainya. Ada orang dia suka begini tuan, suka begini. Ada kawan saya yang saya nampak. Kita bila friend Facebook ni tuan, kita nampak orang ni komen dekat page mana-mana tuan. Dia komen kat page ni, nama dia naik, tak kita nampak. Dia ni memang jenis kaki suka betul cari komen. Komen jadi bila ada orang balas, dia balas lagi. Ini tak ada kerja ke apa tuan. Ada orang memang jenis suka begitu tuan. Memang tak tahu, memang dia punya passion begitu. Kita ni kadang-kadang orang ucap selamat hari raya pun 2-3 hari baru balas kat Facebook tu. Orang komen selamat raya ustaz, selamat raya. 2-3 hari malam ada free sikit, anak dah tidur apa semua baru balas satu-satu. Tak ada kerja kita nak balas satu-satu. Tapi ada orang memang dia memang sungguh tak ada kerja. Memang dia cari dekat surat khabar, berita harian online, dia komen kat situ. Jadi ada orang komen sikit, ni komen balik, rajin dia balas. Jadi muka dia dekat media pun ada, dekat berita harian online pun ada, sinar harian pun ada, dekat JPJ Pulau Pinang pun ada, page-page macam-macam muka dia ada, nama dia ada. Ada orang macam ni begitu tuan. Ni elakkan tuan. Seorang mukmin dia tidak akan begini. Dia akan elakkan daripada berkata-kata, kerana bila kita berbantah-bantah ni, dia akan mencetuskan kepada tak puas hati, kemudian keluarkan kata-kata tak elok, kemudian kita keluarkan kata-kata yang nak menyakitkan hati orang tu. Ini bukan sifat orang mukmin yang bertakwa seperti mana yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Insya-Allah kita sambung seterusnya dalam kuliah yang akan datang. Saya mohon maaf jika ada salah silap dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.